Yang menyebabkan mereka menagentar dengan saya ialah kerana saya tahu terlalu banyak rahsia mereka. Saya tahu beberapa bilion ringgit wang UMNO yang dicuri untuk kepentingan beberapa orang. Saya tahu berapa banyak wang 1 bilion bulan Oktober yang dikeluarkan dari dalam negara ke luar negara, ke satu bank dan akaun bank di sekitar Zurich. Saya telah lapor kepada Dr. Mahathir mengharapkan dia pemimpin yang boleh dipercayai. Rupa-rupanya dia menyimpan maklumat itu, dan saya tidak boleh nafikan bahawa ada pakatan sulit di antara beliau dan beberapa orang berkenaan. Saya tahu rahsia bagaimana beberapa projek digunakan dan dimanfaatkan untuk beberapa kawan dan suku sakatnya. Mereka takut dengan maklumat ini. Tetapi saya sudah beritahu bahawa saya tidak, pada peringkat awal ni, tidak bercadang untuk menentang Dr. Mahathir dalam pimpinan parti dan kerajaan, mengharapkan bahawa beliau akan berhenti cara terhormat, dan bila kita ambil alih, kita akan betulkan cara baik tanpa membawa imej yang jijik terhadap keburukan beliau. Tetapi beliau telah tidak beri pilihan. Beliau menghina saya, menghina ulama, mempermainkan hukum agama, kerana beliau anggap beliau maha kuasa dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak ada keberanian sama sekali untuk membuat teguran terhadap beliau. Beliau hidup dalam dunia impian. Beliau hidup dalam tidak jejak kepada bumi yang nyata. Beliau anggap beliau Perdana Menteri yang paling popular di dunia. Dan beliau juga anggap bahawa beliau telah dapat lakukan apa saja mengikut kehendak nafsu serakah beliau. Dan beliau melakukan kesilapan besar kerana bertindak zalim, dan doa orang yang dizalimi atau mazlum insya-Allah akan dikabuli oleh Allah SWT. Kita telah berusaha menasihat sebagai anak kepada bapa. Saya tidak boleh nafikan memang saya ada kasih kepada Dr. Mahathir sebagai bapa. Sakitnya, demamnya, penatnya saya ambil tahu. Saya tidak jangka sama sekali dia akan bertindak zalim dan separuh gila dengan mengambil tindakan yang dilakukan kepada saya, semata-mata kerana takut bahawa saya tahu terlalu banyak dan rahsia terlalu banyak mungkin didedahkan. Maka cara dan pilihannya ialah untuk mematikan karier politik saya supaya saya tidak mampu bangun lagi. Umumnya diketahui oleh pimpinan dan rakyat sikap saya terhadap Bakun. Kita tidak sangat menentang projek itu kalau dikendalikan cara teratur dan bukan untuk menjaga kepentingan suku sakatnya. Bahkan dalam pembangunan lapangan terbang Sepang sendiri pun terlalu banyak kepentingan keluarganya dan anaknya itu diberikan, dan kita sedapat upaya cuba elakkan sehingga beliau mula marah-marah. Dalam kes Petronas dengan MISC sekalipun yang melibatkan anaknya Mirzan Mahathir, kita nasihatkan supaya ikut peraturan. Saya dengan Petronas meminta supaya digunakan penilai antarabangsa. Kemudian kami dimarah kerana harganya difikir harus lebih tinggi. Tetapi harganya melibatkan 2 bilion duit Petronas, wang rakyat. Jadi kita terpaksa ikut cara dan kaedah yang munasabah. Tetapi beliau tidak puas hati. Begitu juga dengan kemudahan dan pembangunan Putrajaya. Kerana dia hidup dalam apa yang disebut delusion et grandeur. Mesti yang tertinggi, yang terhebat, yang terbesar. Termasuklah istana rasmi beliau maunya yang terindah dan terbesar di dunia. Ada yang mengatakan saya luluskan. Saya ingin menyebut saya tidak luluskan pembangunan rumahnya. Itu dibuat melalui satu syarikat Putrajaya Holding, dan dengan cara sedemikian mereka dapat arahan secara langsung. Saya tidak menandatangani apa surat sekalipun meluluskan satu istana yang begitu besar bagi seorang Perdana Menteri yang mahu hidup dalam satu dunia impian dan khayal. Sebelum ini beliau mengecam raja-raja, membazir. Beliau meminta dipindah undang-undang. Kita sokong, kita fikirkan undang-undang dipindah supaya dikembalikan kuasa kepada rakyat. Rupa-rupanya kuasa raja dikurangkan, diturunkan, kadang-kadang dengan cara yang cukup hina dan mengaibkan. Tak perlu dibuat cara begitu. Tetapi yang berlaku ialah diambil kuasa raja, diletakkan kepada kepala dia. Jadi akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan Raja dan Dewa dan semuanya. Dan ini yang akhirnya memusuhi beliau sendiri dan merosakkan imejnya.
Sebab itu juga saya telah tidak meluluskan rumah rasmi Timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Kerana projek pertama di sekitar 70 juta, dikurangkan jadi 40, dikurangkan lagi, tetapi saya kata kepada Azizah, susah kita nak luluskan sekarang dalam keadaan ekonomi begini. Tak apalah, kita duduklah di rumah yang lebih sederhana. Tetapi Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tidak dengan cara begitu. Import semuanya dari Perancis, peralatan dalaman rumah yang terbaik di dunia, semuanya first class, yang paling baik dan indah. Patut kita istighfar dan kita sedar bahawa kita juga ada hadnya. Beliau bukan terlalu muda. Bagaimana mau terus mengekang kekuasa, menongkat langit dan dengan cara yang kejam dan zalim buat orang seperti ini, gunakan instrumen polis seperti Gestapo, memukul, mendera dengan cara yang cukup memalukan. Mahkamah bersidang, cara satu sidang yang luar biasa cepat dan cekap, tidak mendengar langsung rayuan dan permintaan daripada pihak Guam Bela. Kita dengar berulang kali rakyat mesti berkorban. Tapi apa pengorbanan kita yang memunggah kekayaan ratusan juta dan bilion ringgit? Yang kita dengar berulang kali ialah negara kita, tanggungjawab kita. Negara kita, tanggungjawab kita. Negara kita, tanggungjawab kita. Negara kita, tanggungjawab kita. Rakyat mesti memikul tanggungjawab. Tetapi tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keadilan, perintahan mengikut hukum dan undang-undang sendiri tidak dapat ditunaikan dengan sebaiknya. Saya rasa juga sedikit bersalah kerana cuba membawa perubahan sedapat mungkin sedaya upaya dari dalam, memujuk dan merayu dan menunggu sekian lama. Dan untuk itu saya mohon maaf kerana walaupun saya basmikan kemiskinan, bangunkan rumah kos rendah, pertahankan demokrasi dan masyarakat madani dan membawa imej Islam yang baik, menghormati pandangan ulama, nampaknya saya diketepikan. Dan oleh kerana saya berkeras dan berdegil mempertahankan prinsip ini, saya mau dimalukan dan berulang kali akan dibangkitkan lagi tuduhan-tuduhan dan digunakan media untuk mengaibkan saya. Apa dosa saya? Dosa saya ialah kerana saya nak pertahankan kebenaran, keadilan dan kepentingan rakyat. Kami cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada agamamu ya Allah. Jejak Nabi-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kecintaan itu. Kumpulkanlah hati-hati kami supaya bersabar. Jadikan hidup kami ini sebagai satu pengorbanan, perjuangan untuk menegakkan yang benar itu benar. Ya Arhamar Rahim ya Allah, kamu tahulah segala tipu hilah manusia ini. Berikanlah yang hilah itu satu yang dikatakan makrullah rahim. Ya Arhamar Rahimin, tipu hilahmu lebih supaya manusia. Ya Arhamar Rahim ya Allah, kami pohonkan dengan limpah kurniamu ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami sekalian, terutama yang ditimpa bala bencana, dugaan daripadamu ya Allah. Kepada Allah, kepada kami, jadikanlah hidup kami ini yang berguna kepadamu, berguna kepada agamamu, berguna kepada dirimu ya Allah Arhamar Rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina taqabbal abrar. Rabbana taqabbal minna ya Allah du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.